Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kita kurniaannya, fadilatnya dan rahmatnya untuk bersama-sama lagi sekali pada pagi ini meneruskan perbincangan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita berada pada fasal yang terakhir pada bab yang beliau bawakan dalam membentangkan hukuman-hukuman syar'i. Yang telah kita bacakan pada fasal yang terakhir ni beliau sebutkan hukuman dosa ialah hukuman, maksudnya Ibn Qayyim kata setelah dia bawakan semua hukuman-hukuman dalam bentuk ukhrawi, akhirat, maka Ibn Qayyim kata kalau semua hukuman yang dibawa ini masih lagi tidak menggerunkan kamu, maka ingatlah hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syarak di dunia ini daripada hudud dan sebagainya. Dan kita telah sebutkan berkenaan apa yang dia bincangkan pada masalah dosa ini yang menghalang seseorang itu buat daripada satu dosa, sama ada dia adalah al-wazi' at-tabi'i ataupun dia adalah di sana ada juga da'i syahwah yang kuat. So di sinilah syarak meletakkan hukuman mana-mana dosa yang hakikatnya wazi' tabi'inya, penghalang tabi'inya telah cukup kuat untuk menghalang seseorang daripada melakukan perkara tersebut, maka syarak akan bercukupan dengan meletakkan hukum haram ataupun dilarang dan seumpama dengannya. Adapun jikalau dosa tersebut ada pendorong yang kuat untuk melakukan kerana ada syahwat atau kegemaran manusia yang kuat seperti zina, dan juga dalam masa yang sama ia berlawanan dengan fitrah seperti liwat, maka di sana syarak akan letakkan juga hukuman dunia dalam bentuk hudud ataupun qisas dan seumpama dengannya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, dan juga diraikan satu lagi dari sudut mafsadah. So inilah kita kata hukuman syariat mestilah kita kena melihat dari sudut bila syarak letakkan satu hukum jenayah, hukumannya mungkin kita nampak berat. Tetapi kenapa ia berat? Kerana di sana ada punca dari segi mafsadah yang ditimbulkan ataupun kerosakan yang ditimbulkan oleh jenayah atau maksiat tersebut, melazimkan untuk ia diberi hukuman yang berat. Dan kerana jenayah tersebut mempunyai dorongan yang kuat untuk manusia melakukannya, kerana dia adalah syahwat yang kuat menarik manusia untuk melakukan perkara tersebut, maka memerlukan satu hukuman yang sangat keras untuk memastikan manusia mengambil pengajaran dan iktibar dan tidak melakukan lagi perkara tersebut atau mengurangkan peningkatan jenayah dalam perkara tersebut. Itulah di antara keganjilan golongan yang menentang Islam, golongan liberal, golongan ateis. Mereka begitu kontradik. Bila berlaku jenayah yang dilakukan oleh orang Islam, jenayah rogol, jenayah apa, mereka akan mulalah menghina Islam dengan mengatakan inilah Islam, agama yang menggalakkan pengikutnya buat sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Tetapi bila kita beritahu dalam Islam jenayah yang macam ini hukumannya adalah sekian-sekian, oh mereka kata hukuman ni barbaric, direjam dengan batu sampai mati, wahsyiyah dan sebagainya. So sebenarnya apa yang kamu nak? Kan bila berlaku jenayah dalam kalangan umat Islam, jenayah rogol, jenayah zina, apa kamu kata Islam gini. Tapi bila kami bagi tahu kata Islam dalam jenayah begini dalam Islam ada hukuman yang berat, kamu kata hukuman juga tidak beri kemanusiaan dan sebagainya. Hakikatnya yang penting mereka tak mau Islam. Na'udzubillah min zalik. Bukan isunya benda tu masuk akal tak masuk akal. Memang benda itu logik. Kalau kita bandingkan hukuman yang Islam letakkan, stoning to death untuk orang yang telah berkahwin, yang muhsan, berzina, ia hukuman yang sangat logik. Kerana orang yang berkahwin, yang telah berkahwin, yang muhsan dan berzina, dia jenayah dia bukan sahaja dari sudut jenayah seksual, tetapi dia telah merosakkan rumah tangga, telah melibatkan nyawa dari sudut nyawa, kerana merosakkan nasab keturunan manusia. Lebih dahsyat lagi berbanding zina antara
orang yang belum berkahwin, dan dia telah ada jalan yang halal Tuhan bagi kepada dia, tapi dia masih lagi nak pilih jalan yang haram. Dan orang yang macam ni, apa yang kita expect? You dah ada jalan yang halal, tapi you masih lagi nak cari yang haram. Ini maknanya dia telah rosak, tabiat dia dah rosak. Dia tidak lagi memandang benda yang halal. Dia sebenarnya memang dah cari jalan yang sangat-sangat silap. Tidak ada alasan lagi. Nasallallahu al-afiyah. Jenayah liwat lebih dahsyat lagi. Dia memutuskan terus nasal, keturunan, merosakkan fitrah manusia, turun terbalik. Maka tentulah hukumannya juga sangat berat. Kan? Demikian juga kata Ibn Qayyim, walamma kana da'i sariqa qawiyan wa mafsadatuha kadzalika quti'a fiha al-yad. Demikian juga mencuri da'i yang mendorong orang untuk mencuri ni kuat kerana kehendak kepada harta. Tetapi mafsadahnya sangat berat, macam kita dah bincang, besar, menyebabkan orang tidak aman lagi dalam masyarakat, hilang ketenteraman awam. Semua orang akan hidup dalam ketakutan ketika dia tidur di atas katil dalam bilik rumah dia sendiri. Ada lebih dahsyat daripada ni? Tak ada. Hilang ketenteraman. Kalau ada satu kejadian mencuri dalam sebuah perkampungan, sebuah taman perumahan, masyarakat di situ hidup seperti dalam war zone. Takut. Kan? Ketakutan sepanjang masa. Sebab takut pencuri. Sebab ada pencuri yang berjaya masuk ke dalam rumah sengap-sengap tanpa kita sedar. Menyebabkan orang semua takut. So, padanlah hukumannya adalah potong tangan. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal hikmatahu fi ifsadi al-'udwi alladhi bashara bihi al-jinayah kama afsada 'ala qati'i at-tariq yadahu wa rijlahu allatayn huma alatu qat'ihi ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. Perhatikan juga hikmah syarak pada merosakkan anggota yang melakukan jenayah. Seperti dia rosakkan balik anggota perampok, orang yang merampok, orang yang menahan orang di jalanan, dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, yang mana ini adalah alat dia melakukan jenayah tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, syarak tidak merosakkan anggota jenayah penuduh orang lain melakukan zina, iaitulah lisan, lidah. Kerana mafsadah memotong lisan melebihi daripada jenayah yang dia lakukan dengan lisannya. Maka dicukupi dengan disakitkan seluruh tubuhnya. Tengok, syarak juga dia perhatikan. Orang yang mencuri dipotong tangan. Orang yang merompok dipotong tangan dan kaki bersilang. Ini adalah kerana inilah dia anggota yang dia telah kufur nikmatnya kepada Allah Ta'ala, dan dia ada ganti. Dia ada ganti. Maksudnya potong tangan satu, ada tangan satu lagi. Kan? Potong tangan kanan, kaki kiri, ada lagi tangan kiri, kaki kanan. Tetapi lisan tidak ada ganti. Kalau dipotong lisan yang dia mengumpat orang, dia membuat fitnah orang berzina itu, bagaimana? Tidak ada ganti lagi. Dan itulah mafsadahnya lebih besar. Maka jenayah lisan disebat dengan 80 kali sebatan misalnya. Tengok. Kerana dia tak ada ganti. Dan itu lebih menyedarkan dia. Kerana lisan dia buat, maka seluruh badan. Ini jenayah lisan. Kata lisan dengan faras. Nabi kata apa? Siapa yang bagi, aku boleh jamin kepada aku untuk jaga dua anggotanya. Apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni mulut, lisan, dan apa yang ada di antara dua celah kangkangnya, yakni kemaluan. Maka aku jamin baginya syurga. Kerana dua jenayah yang dibuat oleh dua anggota ini, kesannya besar. Jenayah yang dibuat oleh lisan, menuduh orang lain berzina, yang kena sebat apa dia? Satu badan. Dari atas sampai ke bawah, belakang. Maka satu badan akan sakit. Kemaluan, jenayah kemaluan, zina. Kalau dia tidak muhsan, juga akan disebat satu kali. Kalau dia muhsan, terus direjam sampai mati.
Nas'alullah al-afiyah. فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي بشر به المعصية قيل لوجوه أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. Kalau dikata, kenapa tidak dirosakkan anggota kemaluan penjenayah yang melakukan zina, penzina, kenapa tidak dirosakkan kemaluannya? Maka dijawab, ini kerana beberapa faktor, beberapa bentuk. Kita boleh bagi jawapan. Yang pertama, kerana dengan dirosakkan kemaluan tersebut, jenayahnya, mafsadahnya melebihi jenayah. Kerana itu menyebabkan kalau kata dia adalah anak dara dan teruna berzina, kalau kita rosakkan anggota alat sulitnya, kelaminnya, akan menyebabkan terputus terus zuriat. Sedangkan mereka ini boleh bertaubat dan membetulkan keadaan mereka. Ini masalahnya. Dan dengan memotong anggota sulit itu, dia akan bawa kepada kemusnahan terus, boleh bawa kepada kematian. Yang kedua adalah kerana kemaluan adalah anggota yang tersembunyi, tertutup. Dengan dipotongnya kemaluan, tidak akan terzahir padanya alamat dan orang tak boleh tahu kata dia ni dulu berzina dengan dipotongnya kemaluan penyesalannya. Tak. Tetapi dengan disebat dia khalayak ramai dan semua orang tahu kata dia kena sebat, maka itu adalah yang paling terbaik untuk memberikan pengajaran dan kesedaran kepada dia. Berbeza dengan potong tangan, nampak kan dia anggota yang zahir, nampak. Ketiga, dia kata Ibn Qayyim, dan macam kita sebut tu dah, tangan kalau dipotong masih ada lagi ganti berbanding dengan kemaluan, tidak ada lagi ganti. Dan yang keempat, jenayah zina walaupun dilakukan oleh kemaluan, tetapi kelazatannya dinikmati oleh seluruh jasad, bukan kemaluan saja, kan? Kerana zina walaupun dia anggota pentingnya adalah, tetapi dia melibatkan pergerakan seluruh jasad. Dari segi kelazatan zina itu dirasai oleh seluruh jasad, maka eloklah hukuman itu dikenakan pada seluruh tubuhnya, disebat daripada atas sampai ke bawah, untuk memberikan hukuman yang adil kepada jasad. Ini di antara wajah. Banyak lagi lah hikmah kita boleh fikir maknanya. Dan ala kulli hal kita kata ini bukanlah syarat. Kok mana pun, sama ada kita tahu hikmahnya atau kita tak tahu hikmahnya, Allah Ta'ala paling mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Kan? Yang penting ialah kalau Tuhan suruh, kita yakin apa yang Tuhan suruh tu tepat, bertepatan dengan realiti, itulah yang terbaik, itulah yang paling berkesan. Itu yang paling penting lah. Bila kita kata hukuman Tuhan ni, itu yang kita kena i'tiqad. Maka hukuman syari', hukuman Allah Ta'ala datang dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling bertepatan dengan akal, dan paling jitu untuk memenuhi maslahah. Hukuman manusia takkan boleh memuaskan maslahah yang sebenar. Tak, sebab itulah hukuman manusia kalau dibuat semata-mata dengan akal, dengan pertimbangan akal, tanpa melalui bimbingan wahyu dan syarak, dia tidak akan tepat, dia akan jadi double standard, triple standard, quarter standard dan seterusnya. Pasal apa? Pasal manusia ni akalnya macam-macam kecenderungan. Tak? Cuba kita tengok masa kita zaman COVID-19 ini, kan? Banyak orang kecoh masalah masjid, perbandingan di antara SOP di masjid dengan SOP di supermarket masalahnya. Kenapa supermarket masih dibuka, kenapa masjid kita kata itulah bukan salah SOP di masjid itu yang betul. Ikut hukum syarak, ditutupnya masjid atau dihadkan bilangan jemaah, itu yang tepat dari segi hukum syarak. Kita tak boleh kata itu tak betul. Tetapi yang tak tepatnya ialah
bila SOP itu tidak dipraktikkan pada tempat lain. Kenapa? Kerana bila datang masalah masjid, yang buat undang-undang itu ialah orang agama. Mereka meraihkan kaedah-kaedah syarak maslahah. Bila main SOP yang lain, yang buat tu bukan orang agama. Kan? Dia ketika itu yang dia meraihkan apa dia? Poket dia. Bisnes dia. Kan? Jadi tentulah akan ada double standard. Nampak tak? Kecenderungan manusia beza-beza. Cuba kalau yang buat SOP tu semua agama. Sebab kita bagi mufti yang tentukan. Tentulah. Sampai sekarang supermarket tak boleh buka lagi. Kan? Itu jelas. Kita tengoklah kluster supermall. Kan? Kluster orang utama sampai berapa ratus orang. Nasallallahu al-afiyah. Okay. Lebih bahaya lagi. Tapi itulah kita kata bila kita jadikan agama itu terhad pada macam yang kita dah sebut banyak kali juga. Kerana kita ni hidup dalam suasana budaya dan pemikiran sekular. Budaya sekular. Mungkin orang akan tak mengaku kata saya bukan penganut agama sekular. Tapi budaya sekular itu telah merebak dalam masyarakat dan ada. Kan? Jadi itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kita kena faham the point is kat mana point itu berada. Kan? Jadi hukuman manusia ni sentiasa tidak akan pernah adil. Melainkan yang dilakukan mengikut ijtihad berdasarkan kaedah-kaedah syarak, kaedah wahyu. Okay. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Tak? والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. Maksudnya yang kita sebutkan semua tadi, bahawa dosa itu, setiap dosa akan ada padanya hukuman, balasan, sama ada hukuman syar'i, hukuman syarak yang kita sebut hudud, qisas apa semua ni, ataupun hukuman secara qadariyah, hukuman takdir dari sudut kejadian alam, tabiat yang Tuhan kenakan pada dia dari segi bala ujian yang kita dah bincang sebelum ini, ataupun Allah Ta'ala himpunkan kedua-duanya baginya. Boleh jadi ada orang dia kena hukuman syariat tapi tak kena hukuman dari segi ujian dunia dan sebagainya. Dan boleh jadi ada orang dia tak terlepas daripada hukuman syarak tapi tidak terlepas daripada hukuman bala bencana di dunia. Dan ada orang kena dua-dua. Dan ada orang diangkat daripadanya kedua-dua kerana dia bertaubat dan telah memperelokkan dirinya, maka Allah Ta'ala ampunkan dia, maafkan dia. Hukuman dunia pun dia tak kena, hukuman syarak pun dia tak kena. So itulah maksudnya Ibn Qayyim kata. Kemudian Ibn Qayyim bawakan kita perbincangan tentang apa dia hukuman syar'i dan hukuman dunia ini, macam mana timbal balasnya dan imbangan dia. Faslun wa 'uqubatu adh-dhunubi naw'ani syar'iyyatun wa qadariyyatun fa idza uqimat asy-syar'iyyah رفعت العقوبات القدرية أو خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه. Dan hukuman dosa ini daripada Tuhan ada dua jenis. Syar'iyah dan qadariyah. Hukuman syar'i dan hukuman qadari. Qadari ini maksudnya dari segi kejadian-kejadian alam yang Tuhan timpakan kepada pelaku jenayah dosa. Jikalau ditegakkan hukuman syar'i, hudud dan sebagainya, maka itu akan mengangkat hukuman qadari atau meringankannya. Apabila hudud dilaksanakan, hukum Allah ditegakkan, syariat Allah diterapkan dalam masyarakat, maka akan berkuranglah hukuman qadariyah, hukuman kejadian alam. Sama ada tidak berlaku ataupun kalau berlaku lebih ringan dan sedikit dan jarang-jarang.
Dan hampir tidaklah Tuhan Azza wa Jalla itu menghimpunkan pada hambanya dua hukuman sekaligus. Jaranglah. Melainkan jikalau salah satu daripadanya tidak mencukupi untuk mengangkat kesan-kesan dosa dan tidak cukup untuk menghilangkan penyakitnya. Tapi ada orang memang walaupun dia kena hukuman tapi dia tak menyesal, tak cukup menyesal, maka di sini Tuhan akan tambah pada dia hukuman-hukuman yang lain. Tak? Apabila diabaikan pelaksanaan hukuman syar'i, dia akan berubah menjadi hukuman qadari. Hukuman kejadian alam. Dan boleh jadi hukuman itu akan lebih berat daripada hukuman syarak atau lebih ringan. Tetapi walaupun ringan, hukuman qadari dia bersifat umum. Dia akan kena semua, yang buat dengan yang tak buat. Sedangkan hukuman syarak khusus. Kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membalas, tidak menghukum secara syar'i, melainkan orang yang melakukan jenayah secara langsung atau yang menyebabkannya secara langsung. Tetapi hukuman qadari dia akan berlaku secara umum dan khusus. Kerana maksiat jikalau ia tersembunyi tidaklah memudaratkan kecuali pelakunya. Tetapi jikalau ia telah dizahirkan, orang semua dah tahu dia ni berzina, dia ni sekian, berzina terang-terangan, mencuri terang-terangan, tapi tidak dilakukan hukuman syarak, dibiarkan atau dipilih pula hukuman yang tidak syar'i, dilawan pula hukuman Allah Ta'ala, maka tentulah ketika ini hukuman yang akan datang daripada Allah akan berlaku secara am dan juga khusus. Bukan sahaja pelaku jenayah itu, pelaku dosa itu akan kena, bahkan masyarakat seluruhnya akan kena kesannya. Kerana apa? Kerana hakikatnya mereka telah terlibat dengan membiarkan dia daripada dihukum. Dan apabila manusia melihat kemungkaran, lalu mereka bersepakat meninggalkan untuk mengingkarinya, hampirlah sahaja Allah akan hukum keseluruhan mereka. Ini adalah jelas dalam hadis Nabi SAW. Apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka inilah yang akan berlaku. So kita tengok, bila kita tidak melaksanakan hukuman syarak, apa yang berlaku? Tengok, Allah Ta'ala hantar COVID-19 kepada kita. Kan? So COVID-19 ni hukuman daripada Allah Ta'ala, balasan kepada dosa-dosa manusia, sama ada yang mukmin maupun yang kafir dan sebagainya. Banyaklah dosa, tak terhitung. So, dia adalah hukuman yang umum. Kan? Semua akan kena. Datang ribut, banjir, pencemaran air sungai dan sebagainya. Tentulah semua ini berlaku kerana dosa. Kan? Dosa kita, dosa dia yang dilakukan secara terang-terangan atau telah menjadi open secret tapi tidak diingkari, tidak dilaksanakan hukuman syar'i. Bahkan dipilih pula hukuman selain daripada hukuman Allah Ta'ala dan diangkat pula hukum tersebut melebihi hukum Tuhan. Tentulah kemurkaan Allah Ta'ala akan menimpai kita, nas'alullah al-afiyah. Okay. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. Dan telah terdahulu sebutnya, kita dah bincangkan tadi, bahawasanya hukuman syariah yang Allah Ta'ala syariatkan mengikut kadar mafsadah dosa yang kadar kerosakan sesuatu dosa, dan sejauh mana perkara tersebut mempunyai kecenderungan dari segi tabiat untuk manusia melakukannya atau tidak melakukannya. Maka Allah jadikan dia 3 jenis. Hukuman hudud ni tidak lari pada 3 jenis. Yang pertama, dibunuh. Yang kedua, hukuman potong. Yang ketiga, hukuman sebat. Dan Allah jadikan hukuman bunuh itu bersesuaian dengan kufur dan dosa-dosa yang dekat dengan kufur. Kufur, murtad, na'udzubillah min dzalik, dan yang dekat dengan kufur. Seperti dosa dosa kufur dan yang dekat dengan kufur, seperti dosa meninggalkan solat masalahnya. Kan? Ini maknanya ini dosa yang dekat dengan kufur.
Dan juga zina dan liwat juga dihukum bunuh. Zina yang muhsan. Kerana yang pertama merosakkan agama. Kufur merosakkan agama. Zina dan liwat merosakkan nasab keturunan. Dan ini adalah dua maqasid syariah yang paling tinggi. Kan? Sebab apa? Bila merosakkan keturunan, nasab, dia merosakkan juga nyawa. Merosakkan nyawa. Orang yang berzina macam kita kata tadi, bila dia melibatkan zina muhsan, maka jenayah kerosakan yang dia timbulkan terhadap nyawa, keturunan atau lebih berganda-ganda lagi. Kan? Dan liwat lebih-lebih lagi. Dia merosakkan terus jenis spesies manusia. Nas'alullah al-afiyah. Jika dibiarkan ia merebak, manusia akan pupus. Kan? Manusia akan pupus. Macam kita dah sebut, orang yang memperjuangkan LGBT ni karut. Dia begitu sibuk memperjuangkan masalah kepupusan penyu sampai kita tak boleh pakai straw, kan? Masalah kepupusan tapir sebagainya. Tapi manusia sendiri akan pupus kalau tidak ada nikah kahwin yang sahih. Ini dia tak ambil peduli pula. Nasallahu al-afiyah. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an mengatakan, aku tidak tahu adanya dosa yang lebih dahsyat dihukum bunuh melainkan zina. Yang ni dosa yang kena hukum bunuh ini kata Imam Ahmad, selain daripada dosa yang hukum bunuh, dosa yang paling besar adalah zina. Kan? Jenayah, dosa yang paling besar setelah dosa membunuh. Dosa yang paling besar setelah dosa membunuh ialah zina, kata Imam Ahmad. Dan dia berhujah dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud tanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi kata, syirik. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Sudah jawab, ialah engkau bunuh. An taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau bunuh anak engkau kerana takut dia makan dengan kamu. Bunuh anak pasal apa? Takut tak cukup rezeki. Nas'alullah al-afiyah. Ini amalan orang jahiliyah. Kan? Macam sampai sekarang masih ada amalan jahiliyah ni kan. Bila dia jatuh muflis apa semua, bunuh family dia. Akan bunuh anak dia. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Maka Nabi jawab ialah engkau berzina dengan isteri jiranmu. Tengok, ini lebih besar lah. Kondisi ini lebih dahsyat. Sebab jiran ni amanah. Kan? Bila dia keluar pergi bekerja, tiba-tiba kita rosakkan rumah tangga dia. Nas'alullah al-afiyah. Maka Allah turunkan pembenarannya dalam firman dalam surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ciri-ciri hamba ibadur rahman. Apa dia? Tuhan kata, dan mereka tidak menyeru bersama dengan Allah sembahan yang lain. Mereka tidak syirik. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan izin daripada syarak sahaja. Dan mereka tidak berzina. Ini ciri-ciri asasi orang yang ahli tauhid. Dan orang yang tidak ada tauhid, pasti dia akan terjebak dalam dua perkara ini. Salah satunya atau kedua-duanya. Nas'alullah al-afiyah. Sebab itulah kita tengok jenayah zina, jenayah. Zina ni bukan mesti zina, bukan maksud zina paksa. Zina sama suka lah. Jenayah juga dalam Islam. Zina ni tak kira lah hang suka ke, tak suka ke, dia adalah jenayah. Kan? Di barat sana tengok banyak dosa-dosa zina bertebaran. Kan? Kerana mereka musyrikun. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara min kulli naw'in a'lah liyutabiqa jawabuhu su'al as-sa'il fa innahu sa'alahu an a'zami adh-dhanbi fa ajabahu bima tadammana dhikra a'zami anwa'iha wa ma huwa a'zami kulli naw'.
Nabi SAW menyebutkan, anak nasihatkan student bila habis kelas, tandalah buku. Kan? Kita bukan ada nak skip muka surat. Kelas kita ni berjalan ikut flow. So kalau kelas hari ni ialah bersambung daripada kelas yang lepas lah. Muka surat dia. Kan? Jadi kena ambil perhatian itu. Kita bukan macam hari ni baca muka surat 30. Minggu depan kita baca muka surat 50. Kan? Jadi maknanya kalau yang kita tanda, kat situlah kita sambung. Kan? Baik. Nabi SAW menyebutkan daripada setiap jenis ialah yang paling dahsyat. Ibn Qayyim kata, Nabi sebut 3 perkara ni jawapan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ialah yang paling dahsyat daripada jenisnya. Sebenarnya dosa yang paling dahsyat ni, tentulah dosa yang paling dahsyat sekali ialah syirik. Tidak ada lagi dah. Lepas tu tak ada dosa dah. Maka syirik ni adalah kemuncak dosa. Dia adalah the age. Kan? Kemuncak. Lepas tu tak ada dah. Kemudian bila Nabi sebut, bila ditanya kepada Nabi SAW, apa lagi yang lebih dahsyat lepas itu? Tentulah dosa yang lebih dahsyat lepas syirik ialah dosa membunuh, kerana dia adalah jenayah yang melibatkan maqasid syariah yang kedua, iaitulah nyawa. Maqasid syariah atas susunan ialah yang pertama agama, kemudian nyawa. So jenayah yang melibatkan agama yang paling tinggi sebab dia merosakkan maqasid syariah yang paling tinggi. Kemudian jenayah bunuh kerana dia adalah merosakkan maqasid syariah yang kedua tertinggi. Tetapi jenayah bunuh yang paling dahsyat, yang paling teruk dalam semua bentuk bunuh ialah bunuh anak sendiri. Dan dalam banyak-banyak jenayah bunuh anak sendiri, hak paling alasan yang paling teruk sekali ialah pasal takut tak cukup rezeki. Nas'alullah al-afiyah. Okay. Sedangkan rezeki ni Tuhan jamin, bukan pok dia yang bagi. Tak ada lah orang katalah kalau kita kata ni minggu ni PKPB kan. Tak mungkin orang yang sepatutnya minggu ni dia makan nasi 2 pinggan saja. Rezeki dia sehari 2 pinggan. Kan? Hakikatnya memang itulah rezeki dia untuk minggu ni. Kan? Tak ada lah maksudnya kalau dah PKBB tak ada minggu ni dia makan nasi 5 pinggan. Tak mungkin. Rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Kan? Kalau tak ada PKPB pun memang dia akan masih 2 pinggan je. Sebab itulah rezeki dia. Kan? Dia tak akan jadi macam kata, oh, inilah pasal PKPB lah. Tak. Rezeki tidak akan berubah. Tidak berkurang, tidak bertambah. Tapi dari segi keberkatan. Keberkatan. Kan? Itu kita kata keberkatan. Tak. Rezeki sentiasa ada. Mungkin dari segi jumlah gaji, jumlah apa, berkurangan. Betul. Tapi rezeki tak akan kurang. Dia akan jadi on the dot macam yang Tuhan telah tetapkan. Dia nampak berkurang pada sisi kita lah. Pasal kita duk merancang minggu ni nak buat itu ini, tiba-tiba tak boleh. Itu berkurang dari sudut itu, dari sudut kita. Kita nampak berkurang. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Tuhan memang dah tahu. Kan? Memang dah ditulis begitulah banyaknya. Itu kita katakan. Jadi kenapa engkau nak takut anak engkau makan? Nas'alullah al-afiyah. Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi kamu rezeki dan mereka. Bukannya hang bagi rezeki, tak. Kami Tuhan yang bagi. Hang pun hang makan tu Tuhan yang bagi rezeki. Bukannya engkau bagi engkau rezeki dari engkau sendiri. Kenapa engkau tak nak bagi anak engkau makan? Takut tak cukup duit? Na'udzubillah min dzalik. Okay. Dan selepas itu tentulah jenayah yang paling besar melibatkan maqasid syariah yang ketiga tertinggi. Apa dia? Keturunan. Nasab. An-naslu. Okay. Selepas nyawa. An-naslu. Maka tentulah jenayahnya ialah zina. Dan zina yang paling dahsyat ialah berzina dengan orang yang sepatutnya amanah kita jaga. Contoh Nabi sebut di sini, isteri jiran. Kerana ini jenayah yang cukup dahsyat. Nas'alullah al-afiyah.
Kan? Pasal apa? Dia jiran kita, amanah kita. Dia ada hak. Dia percaya kita, mengharapkan kita memerhatikan keluarga dia daripada bahaya, tiba-tiba kitalah bahaya tersebut. Harapkan pegar makan padi. Nas'alullah al-afiyah. Jadi Nabi sebut, kata Ibn Qayyim, untuk menyesuaikan dengan soalan yang bertanya, iaitu a'zam, paling dahsyat, paling besar, paling dahsyat. Maka Nabi sebut jenis yang paling dahsyat daripada segala jenisnya. Itu tujuan Nabi sebut ni. Fa'a'zamu anwa'i syirki an yaj'ala al-'abdu lillahi niddan. Jenis syirik yang paling besar ialah seseorang hamba itu menjadikan bagi Allah sekutu dalam ibadat. Syirik ada banyak bentuk. Syirik asghar, syirik akbar, kan? Dan macam-macam jenis pula. Pakai tangkai dan sebagainya. Tapi Nabi sebut yang paling dahsyat, iaitulah engkau jadikan bagi dia sekutu dalam ibadat. Pasal yang inilah syirik akbar. وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. Dan jenis bunuh yang paling dahsyat ialah seseorang membunuh anaknya sendiri, takut anaknya itu makan dan minum bersama dengannya. Takut kongsi rezeki dengan dia. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. Dan jenis zina yang paling dahsyat ialah berzina dengan isteri jiran. Kerana mafsadah zina ini berganda-ganda dengan bergandanya hak yang dia langgar. Faz-zina bil mar'ati allati laha zawj a'zamu isman wa 'uqubatan min allati la zawja lah. Zina dengan wanita yang ada suami lebih dahsyat, lebih besar dosanya dan hukumannya daripada zina dengan perempuan yang tidak ada suami. إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه أذاه. Karena terkandung padanya merosakkan kehormatan suami, merosakkan tempat tidurnya, menggantungkan nasab kepadanya yang tidak bukan daripadanya, boleh menyebabkan kecelaruan nasab, pembohongan nasab. Ya. Itu satu. Itu antaranya. Dan lain-lain lagi. Mafsadah yang ditimbulkan oleh zina dengan isteri orang ini. فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَجُرْمًا مِنَ الزِّنَا بِغَيْرِ ذَاتِ الْبَعْلِ. Maka zina dengan isteri orang lebih besar, lebih dahsyat jenayahnya daripada yang tidak ada suami. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَارًا لَهُ إِنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ سُوءُ الْجِوَارِ وَأَذَى جَارِهِ بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق. Dan jikalau ditambah lagi pula perempuan itu, isteri jiran. Kerana ini menyebabkan maknanya dia su'ul jiwar. Dia hidup berjiran dengan cara yang tak elok. Berjiran dengan cara yang tidak baik. Kan? Berjiran dengan cara yang tidak baik. Kerana dia menyakiti jirannya dengan cara yang paling dahsyat, cara menyakiti jiran yang paling dahsyat. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak masuk syurga orang yang jirannya tidak rasa aman daripada kejahatannya. Kejahatan yang paling dahsyat ialah berzina dengan isteri dia. وَلَا بَائِقَةَ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِامْرَأَتِهِ فَالزِّنَا بِمِئَةِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا أَيْسَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّنَا بِامْرَأَةِ الْجَارِ. Maka jenayah kesan buruk zina dengan wanita, berzina dengan 100 perempuan yang tidak ada suami itu lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan seorang isteri jiran sendiri. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ أَخًا لَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَقَارِبِهِ انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فَيَتَضَاعَفُ الْإِثْمُ. Kalau jiran tu pula adalah saudara mara sendiri, macam tengah orang kampung dia kan duduk, adik-beradik, kan jiran-jiran adik-beradik, kenal-kenalan kaum keluarga sendiri, maka ini akan bertambah-tambah lagi sebab membawa kepada putusnya silaturrahim. Lebih lagi dahsyat, akan bertambah lagi. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ غَائِبًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَالصَّلَاةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ تَضَاعَفَ الْإِثْمُ حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة
ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه وللصديق لصديقه حقا يجب له عليه. Dan jikalau suaminya pula itu ketika berlaku zina tersebut tidak ada di rumah dengan tujuan taat kepada Allah, seperti dia keluar pergi salat, keluar pergi menuntut ilmu, keluar pergi berjihad di jalan Allah, berganda-ganda lagi pula dosa. Sehingga kan orang yang berzina dengan isteri mujahid fisabilillah akan didirikan dia di hari kiamat dan dikatakan kepada suami yang kena anaya tadi, ambillah daripada pahalanya apa yang kamu nak. Ambil semua. Sebenarnya Tuhan kata, banyak mana kamu nak daripada pahala dan kamu ambil, aku bagi. Kan? Kata Nabi SAW, agak-agak kamu berapa banyak dia akan ambil. Jawapan dia tak ada tinggal sikit pun. Dalam keadaan manusia ketika hari tersebut memberhajat kepada walaupun satu pahala yang paling halus, paling kecil. Sedangkan hari tersebut, semua orang akan menuntut haknya. Bapa tidak akan tinggal sedikit pun akan tuntut haknya daripada anak. Teman baik akan menuntut haknya daripada kawan baiknya pada hari tersebut. Jadi bayangkan apa yang si mujahid fisabilillah ini, yang isterinya telah dianiaya oleh lelaki ini dengan berzina dengan bini dia, agak-agak banyak mana dia akan tinggal daripada pahala kawan yang berzina dengan bini dia tadi. Nasallahu al-afiyah. Tak ada, dia akan ambil semua. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إضافة إلى ذلك قطيعة رحمها. Kalau pula ditambah lagi, kalau yang perempuan yang dia berzina itu dah isteri orang, jiran tu pula ketika berlaku zina tersebut, suami dia pergi berjihad fisabilillah, pergi buat kerja taat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau perempuan itu pula sendiri ada hubungan kekeluargaan dengan dia, lebih dahsyat lagi kerana menyebabkan berlaku putus kekeluargaan, sepupu dan sebagainya. Fa in ittafaqa an yakuna az-zani muhsanan kana al-ithmu a'zama. Fa in kana shaykhan kana a'zama ithman. Kalau pula wanita itu ialah wanita yang muhsan. Muhsan pula. Boleh jadi dia isteri kepada jiran kita, tapi dia tak muhsan. Mungkin disebabkan gila atau sebagainya, kan? Macam yang telah kita bahaskan dalam tafsir surah An-Nur yang dulu, kita dah sebutkan apa dia muhsan, apa syarat-syarat muhsan, kan? Kalau dia muhsan, lebih-lebih lagi dosanya berat. Dan kalau dia orang tua pula, yang lelaki yang pergi berzina tu orang tua, lebih dahsyat lagi kerana orang tua yang berzina lebih Allah Ta'ala benci daripada orang muda yang berzina. Orang tua dah nak mampus dah, tangan terketak-ketak, nak berzina lagi. Na'udzubillah min zalik. وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Dan dia termasuk di antara tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak akan bercakap sama sekali pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan baginya azab yang amat pedih. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. Dan lebih dahsyat lagi kalau dosa itu pula berlaku pada bulan haram seperti bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, atau dalam negeri yang haram, Makkah dan Madinah, atau pada waktu yang agung di sisi Allah seperti waktu salat, atau waktu yang diperkenankan doa seperti waktu asar, lepas waktu asar, dan lebih-lebih lagi hari Jumaat masalahnya. Ini waktu ijabah, waktu ketika hujan turun, waktu yang ini adalah waktu yang besar di sisi Allah. 1/3 malam, na'udzubillah min zalik. Kan? Sepatutnya waktu itu waktu dia beribadat kepada Allah, dia ganti dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Bertambah-tambah lagi dosa. Wa 'ala hadha fa'tabir mafasid adh-dhunub wa tadha'uf darajatiha fil ithmi wal 'uqubah wallahu al-musta'an. Atas keadaan ini engkau jadikanlah dia ukuran jenayah ataupun kesan buruk dosa dan berganda-gandanya derajatnya dalam dosa dan hukuman. Wallahul musta'an. Maknanya Ibn Qayyim kata, ya, inilah di antara perkara-perkara yang kita kena ambil kira dalam hukuman satu dosa yang Tuhan akan bagi.
Jadi orang yang berzina, setelah dia dihukum sebat masalahnya, kita kata pasal apa Tuhan bagi lagi dekat dia, lepas dah lah dia kena hukum sebat, lepas tu syarikat dia jatuh muflis, lepas tu bini dia tinggal dia, awak teruk sangat dia kena. Kerana kita tak tahu, inilah dia. Mungkin dia berzina itu sekian-sekian. Di sebalik zinanya itu ada lagi jenayah lain yang dia disabitkan bersalah dalam mahkamah dari yang zina. Tapi ketika dia berzina itu, berapa banyak hak-hak Allah Ta'ala yang dia langgar. Larangan-larangan Allah Ta'ala yang dia langgar. Nas'alullah al-afiyah. Maka dengan cara itulah kita dapat tahu kenapa hukuman akan bertambah-tambah dan berganda. Walaupun dia ni dah dikenakan hukuman syar'i masalahnya, masih lagi dikenakan juga hukuman qadari. Dan kenapa kena hukuman qadari itu lebih dahsyat daripada satu orang, satu tempat yang lain. Banyak iktibar yang kita kena ambil kira. Wallahul musta'an. Faslun, fasal seterusnya. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب فهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. So tadi cerita pasal hukuman zina. Pasal apa hukuman zina itu berat dan sebagainya dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan pula hukuman potong tangan bersesuaian dengan kesalahan merosakkan harta yang tidak mungkin dapat dielakkan, tidak dapat dijaga daripadanya. Pasal apa? Kerana pencuri, kita tak dapat nak mengelak daripada dia. Kita tak boleh nak jaga, tak boleh nak lindung harta kita daripada dia. Pasal apa? Sebab dia memang ambil harta daripada tempat kita simpan. Itu pencuri tak? Lepas tu orang kata, pasal apa? Satu orang, kan, overpopulation, dalam alam ni mana ada overpopulation? Dia berlaku dengan kadar yang Tuhan telah tetapkan. Overpopulation ni fahaman atheism. Kan? Dia apa nama? Dia anggap alam ni tak ada Tuhan. Lepas tu dalam falsafah Darwin, overpopulation ni Darwin punya teori. Kan? Jadi sebab itulah dalam falsafah Darwin dia kata satu-satunya cara kita nak sekat overpopulation ni dengan dia panggil apa nama the random selection of the nature, random selection of nature. Di situlah dia kata kenapa ada bangsa yang kuat akan mengalahkan bangsa yang lemah, berlakunya perang dan sebagainya. Dia tafsirkan macam itu. Tapi kita dalam Islam mana ada overpopulation. Kan? Manusia itu tidak akan sikit, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang melainkan yang Allah Ta'ala kehendaki. Tayyib. Jadi apa nama? Orang yang mencuri ni apa? Mencuri ni dia mestilah mengambil harta daripada tempat yang disimpan. Itu bagi mencuri. Jadi kita jangan heran pasal apa orang makan rasuah sampai berbilion-bilion tapi syarak tak kenakan potong tangan pun pada dia. Dia hanya ditazir, ditangkap, dirampas harta dia. Pasal apa orang yang mencuri apa nama baju harga RM500 masalahnya dia potong tangan. Pasal dia mencuri di tempat disimpan, dia masuk rumah orang. Kata Ibn Qayyim, dia macam kucing atau macam ular yang masuk ke rumah kau tak sedar. Itu mencuri, itu syarat mencuri. Itu panggil sarik yang nak kena potong tangan ni, syarat dia macam itu. Dia mesti ambil harta tersebut. Yang pertama, harta tersebut mestilah cukup nisabnya, rubu' dinar, 1/4 dinar. Kemudian mestilah kita kata diambil daripada tempat simpan yang biasa orang simpan benda tersebut. Okay. Bukan daripada tempat luar. Kalau orang curi kereta daripada parking masalahnya, parking tepi jalan, ini bukan tempat simpan. Tapi kalau orang curi kereta daripada garaj, ini tempat yang sepatutnya disimpan kereta dia di situ. Nas'alullah al-afiyah. Itu kita kata tadi, bila berlaku jenayah mencuri,
kita macam hidup dalam war zone. Kita dah tak ada tempat aman lah. Sebab pencuri ni masuk rumah kita, ambil barang kita dan tempat simpan kita. Kita berduit wah bantai. Dia main cedok daripada wah bantai kita. Allahu Akbar. Tidur tak lena. Kan? Habis rosak aktiviti manusia. Kan? Nak kena buat rukun tetangga, kena berjaga malam. Jenayah mencuri bukan sikit. Lepas tu kita nak kata pasal apa lah syarak sampai suruh potong tangan. Berat. Jenayah cukup berat. Dia tarwi'ul amn. Dia menakut-nakutkan keamanan awam. Dia merosakkan keamanan awam. Kan? Itu jenayah mencuri sebenarnya. Falam tartafi' mafsadatu sariqatihi ila al-qatli wala tandafi'u bil jaldi. فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. Maka mafsadah kerosakan yang ditimbulkan oleh jenayah mencuri tadi tidak mungkin boleh diangkat dengan tidak sampai ke tahap membunuh. Tentulah kod mana pun kita kata, tapi dia tak sampai ke tahap merosakkan nyawa. Tidaklah sampai ke tahap itu. Itu satu segi. Dan tidak juga dapat diselesaikan dengan sekadar disebat. Kerana dia tidak akan selesai dengan cara tersebut. Sekadar kita sebat dia tidak memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Satu cara yang terbaik untuk memutuskan kerosakan yang dia buat dengan dibuang anggota yang dia guna tu, tangan. Inilah satu cara. Hang tangkap pencuri, hang bagi dia kerja. Dia mencuri, setengah orang mencuri bukan sebab tak ada kerja, memang dia ketagih mencuri. Tak? Dia ketagih mencuri. Bukannya sebab dia tak ada kerja, dia memang habit. Setengah orang jadi habit. Nasallallahu al-afiyah. Dulu ada satu orang tak erti bahasa. Dia kata, mana bagus, potong tangan ke kita ambil pencuri biar kerja. Bodoh, seolah macam orang mencuri ni sebab tak ada kerja je. Mana betul macam tu? Habis orang kaya makan rasuah? Kan? Sebab kita dah sebut tadi, mencuri ini adalah dosa yang ada qada tabi'i. Dia ada tuntutan tabi'i yang kuat untuk orang mendapatkan harta. Dan setengah tu jadi habit. Nasallallahu al-afiyah. Maka cara yang terbaik adalah dengan dipotong tangan tersebut. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. Dan Tuhan jadikan hukuman sebab itu bersesuaian dengan jenayah merosakkan akal dan merosakkan dan mengoyakkan kehormatan orang dengan dituduhnya zina. Jadi maknanya rosak akal apa dia? Minum arak disebat. Pasal apa? Menjaga akal ini adalah jenayah yang merosakkan maqasid syariah yang tertinggi juga, iaitulah melihara akal. Dan orang yang buat jenayah ini dihukum dengan hukuman sebab kerana ini yang sesuai. Memang kita tak boleh fikirlah hukuman yang lebih baik untuk orang yang minum arak ini. Melainkan sebab yang nak potong tangan tak kena. Kan? Tak kena gaya. Kan? Nak rejam tak kena. Yang kena adalah sebab. Memang tak nampak lah kalau kita fikir dengan akal yang waras. Memang tak nampak lah hukuman yang lebih sesuai melainkan sebab. Kan? Dan sama juga orang yang mencarikan kehormatan orang dengan menuduh dia dengan zina, jenayah qadhaf. Kan? Juga dihukum sebab. فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام. Maka berlegalah hukuman syar'i Tuhan atas tiga jenis ini, iaitulah bunuh, potong dan juga sebat. Jadi apa yang paling tertinggi jenayahnya dihukum bunuh. Yang di pertengahan dipotong tangan. Sama juga orang yang merampok ataupun orang yang merampok dipotong tangan dan kaki. Dan yang
tidak berada pada dua kategori yang di atas, maka dia balik kepada hukuman yang seragam, iaitulah disebat. Kan? Dan kafarah juga berlega pada 3 jenis, iaitulah membebaskan hamba sahaya, ini yang paling tinggi, bagi makan, dan akhirnya puasa. Kafarah macam tu, berlega 3 perkara ni. Cuba tengok kafarah berjima di siang hari bulan Ramadan, kafarah zihar, kafarah sumpah, kafarah nazar, semua berlega yang 3 benda ni. Mungkin ada berbeza cara dan sebagainya, tapi tidak lari pada 3 jenis ini. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب 3 أقسام. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dosa ni 3 jenis pula, 3 bahagian. قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد. Yang pertama, dosa yang ada padanya jenayah, ada padanya hukuman had, hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Zina, mencuri, minum arak, merompak, kan, ini jenayah yang ada padanya had. Maka tidak ada padanya kafarah, kerana bercukupan dengan had yang telah Allah Ta'ala sendiri letakkan. Wa qisman lam yurattib alaihi haddan fashuri'a fihi al-kafarah كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. Dan jenis yang kedua yang tidak ada padanya hukuman had, maka disyariatkan padanya kafarah, seperti melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, melakukan persetubuhan dalam ihram, zihar, bunuh dengan tidak sengaja, bunuh secara tidak sengaja. Dia tidak ada had, tapi dia kena qisas dan dituntut untuk kafarah. Dan melanggar sumpah dan seumpama dengannya. Wa qisman lam yurattib alaihi haddan wala kafarah wa huwa naw'an. Dan jenis yang ketiga tidak ada had dan tak ada kafarah. Dan jenis ini ada 2 bentuk pula. Bahagian ini ada 2 jenis. Ahaduhuma ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم. Yang pertama, yang ada padanya penghalang tabi'i, maksudnya dari segi tabiat manusia tak suka benda ni. Dan ia berlaku dalam keadaan yang memang berlaku padanya kerosakan fitrah yang dahsyat, seperti makan najis dan minum kencing dan darah seumpamanya. والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. Dan yang kedua, apa yang mafsadahnya lebih ringan daripada mafsadah yang dikenakan padanya hukuman had, seperti melihat wanita yang tidak halal, mencium, memegang, bercakap-cakap, sembang-sembang, mencuri 1 fulus, maksudnya tak sampai rubuk dinar, 1/4 dinar, dan seumpama dengannya. So di sini dia tidak ada had dan kafarah, tapi dia ada apa? Ta'zir. Dia ada hukuman ta'zir yang ditentukan oleh qadhi sendiri. Wa syara'a al-kafarata fi 3 anwa'. Dan Allah Ta'ala telah mensyariatkan kafarah pada 3 jenis. أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وطرده والوطء في الحيض والنفاس وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. Yang pertama disyariatkan kafarah ini pada perkara yang dulunya pada asalnya benda itu boleh harus, tetapi ada waktu tertentu Tuhan haramkan untuk diuji kita, diharamkan pada waktu tertentu. Lalu ada orang pergi buat benda tersebut pada waktu ia diharamkan, seperti melakukan persetubuhan suami isteri ketika ihram atau ketika puasa. Kan? Pasal apa? Asalnya persetubuhan suami isteri halal ke haram? Halal, bahkan ibadah. Boleh dapat pahala kalau dia niat dengan betul. Kan? Tapi ada waktu Tuhan tak bagi, sat terkejap.
Waktu aku tak bagi sad ni lah hang galak sangat. Padahal punya lama duk ada, hang tak mau. Jadi yang ni Tuhan bagi kafarah. Demikian juga waktu haid dan nifas. Digalakkan walaupun tak wajib, tapi digalakkan untuk dia bayar kafarah. Kalau berlaku persetubuhan waktu haid dan nifas. Kerana pada asalnya haid dan nifas waktu itu tak boleh berlaku persetubuhan. Sebelum itu isteri halal. Kan? Dan selepas itu pun halal. Pasal dia tak sabak. Tak. Berbeza dengan melakukan persetubuhan luar tabi'i pada isteri. Kerana sebab itulah fuqaha yang mengatakan melakukan liwat kecil ini ada padanya kafarah. Tidak betul kata Ibn Qayyim. Tidak sah qiyas tersebut. Kerana menyetubuhi isteri pada dubur ini tidak dibolehkan sama sekali. Dia adalah liwat kecil. Seperti liwat dan juga minuman yang memabukkan. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لما عقده. Yang kedua ialah apa yang Allah Ta'ala telah jadikan daripada nazar. Apa yang Allah ikat daripada nazar atau apa yang dia ikat, yang dia wajibkan untuk Allah daripada nazar atau dengan Allah daripada sumpah. Atau Allah haramkan, kemudian dia hendak menghalalkannya. Maka Allah syariatkan baginya untuk melepaskan dirinya daripada perkara tersebut dengan kafarah. Dan dinamakan sebagai tahillah. Dan ini bukanlah kafarah ini bukanlah menghapuskan perkara yang dia telah lakukan daripada melanggar kehormatan tersebut dengan melakukan dosa tersebut seperti yang disangka di sebagian fuqaha. Kerana al-hinth, kerana melanggar sumpah itu boleh jadi wajib, jadi mustahab dan boleh jadi harus. Tetapi kafarah itu adalah untuk menghalalkan apa yang dia ikat. Yang ni maksud di sini ialah kenapa bila kita nak langgar nazar atau kita langgar nazar atau langgar sumpah disuruh kafarah? Pasal untuk membuka semula simpulan. Benda ni dulu asalnya tak wajib pun. Kita nazar jadi wajib. Lepas tu kita dah tak nak buat. Kita yang ikat dari kita, bukan siapa ikat, kita yang ikat. Maka disuruh kafarah. Sebab apa? Sebab nak buka balik simpulan ikatan yang kita galak ikat dari kita dekat dia tu. Kan tu maksud dia. Bukan kafarah itu untuk menghapuskan untuk melanggar kerana melanggar perbuatan tersebut. Tapi ni ialah benda ni perbincangan para ulama dari segi hikmah dia. Ibn Qayyim bincang dari segi hikmah. Kan? Jadi apa hikmah sebenar? Sebagian ulama kata hikmah kafarah ni adalah sebab al-hinth, kerana dia melanggar untuk dia menghapuskan dosa. Bukan dari sudut itu Ibn Qayyim kata. Asalnya kafarah ini tujuan dia adalah untuk membuka semula rungkaian ikatan yang dia buat pada diri dia. An-naw'u thalith ma takunu fihi jabiratan lima fat. Yang jenis ketiga, kafarah itu disyariatkan untuk membalut, mengikat balik apa yang dia telah terlepas daripadanya. So kafarah yang pertama disyariatkan untuk benda yang asalnya harus, kemudian Allah Ta'ala haramkan pada waktu tertentu, maka bila dilanggar hukuman tersebut, maka dikenakan kafarah. Yang kedua, kafarah nazar dan juga sumpah untuk menghalalkan balik apa yang asalnya dulu memang halal ataupun tidak ada ikatan hukuman, tapi dia penyumpah dan juga penazar ini, dia yang buat benda tersebut, dia ikat diri dia dengan benda tersebut. So disyariatkan kafarah untuk apa? Untuk melepaskan balik diri dia daripada ikatan tersebut. Dan yang ketiga, kafarah datang sebagai jabirah, untuk menganduh, untuk menampung semula apa yang kita telah terlepas. ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر. Seperti kafarah
bunuh dengan tak sengaja. Dan kafarah said tanpa sengaja. Masalah dalam haji, kita buat benda tak sengaja pun kita kena dam. Masalahnya, kan? Bukan kerana benda tu berdosa, tapi nak menampung balik kekurangan yang berlaku supaya jadi perfect balik. Itu maksud dia. Wan-naw'ul awal min babiz zawajir. Jenis yang pertama adalah untuk mengekang, untuk melarang. Tujuan kafarah itu disyariatkan untuk menyekat. Yang jenis yang pertama tadi, yang Tuhan haramkan pada waktu tertentu, bila dilanggar maka kita kena kafarah. Wan-naw'ul wasatu min babit tahillati lima mana'ahu min al-'aqd. Jenis yang kedua adalah untuk merungkai balik simpulan yang dia ikat pada diri dia. Wala yajtami'u al-hadd wa at-ta'ziru fi ma'siyah. Bal in kana fiha haddun uktufiya bih wa illa uktufiya bit-ta'zir. Dan tidak berhimpun had dan ta'zir pada satu dosa, pada maksiat. Bahkan jikalau ada padanya had, maka dicukupkan dengan had. Jika tidak, cukup dengan ta'zir. Dia tak mungkin satu dosa ada had dan ta'zir dalam masa yang sama. Ini masih lagi dalam perbincangan. Sebab itulah kita kata, bila hukuman sebat bagi peminum arak misalnya. Kenapa Abu Bakar, Umar sebat 40, kemudian Umar tambah 80. Okay. Kerana hakikatnya 40 ekstra ni bukan ta'zir, ini kerana hukuman peminum arak ialah sebat. Tapi Nabi SAW tidak pernah nyatakan bilangan yang tentu. Cuma datang dalam hadis, sahabat kata dibawa mai kepada Nabi SAW seorang lelaki minum arak, maka Nabi kata kepada kami, sebatlah dia, pukullah, idribuh. Maka kami bakat pukul lah. Ada yang pukul dengan pelepah tamak, ada yang pukul dengan slipper, ada yang apa yang kami capai kami pukul dia. Lepas tu Nabi suruh berhenti. Dan sahabat rawi hadis kata, aku ingat lagi masa Nabi sebut suruh berhenti tu, kami dah pukul dia 40 kali. Dah. Maknanya Nabi tak kata pukul 40 kali. Kan? Jadi dari segi bilangan syarak tak letak, tapi pukul lah sampai yang nampak macam dia boleh menyakitkan dia. So, jadi amalannya begitu. So, dia ada kebolehan untuk ditambah lagi hukuman had syurbul muskir ini. Okay. Walaupun kebiasaan yang berlaku 40 kali, tapi dia tidaklah terhad kepada 40. Tetapi syaratnya jangan sampai setaraf dengan setaraf dengan zina. Sebab itulah bila Umar bincang balik hukuman minum arak ni, sahabat bagi cadangan, kita sebat dia adnal had. Had yang paling rendah dalam sebat. Apa dia? 80. Jadi jumlah yang ditentukan untuk sebatan zina ada sebut 100 kali Quran sebut. Qadhaf ada 80 kali Quran sebut. Jenayah minum arak yang datang Nabi suruh sebat. Tapi Nabi sendiri tak habaq berapa banyak apa kena sebat. So maka tapi yang menjadi amalan ialah 40 kali pasal mereka ingat masa mereka sebat kawan hak minum arak yang zaman Nabi itu, mereka sebat 40 kali, Nabi kata berhenti. Tapi tak menunjukkan itu adalah, tak jadi dalil kata memang dia 40 kali. Maka bila dibincang balik zaman Umar, maka diletakkan had dia 80. Okay. So dia adalah had. Dia adalah jenayah. Dia adalah hukuman had. Sama juga dibuang ke luar negeri orang yang berzina, yang bukan muhsan masalahnya. Walaupun ulama ada khilaf dari sudut wajib atau tidak wajib. Tapi taghrib sana, disuruh buang negeri setahun itu had. Sebab datang daripada Nabi SAW. Cuma sebagian ulama berpandangan, qadhi ada pilihan untuk buat atau tidak buat yang ni. Yang wajib ialah sebat 100 kali. Lepas tu ada ekstra, dibuang 1 tahun. Adakah yang ni wajib atau dia tambahan yang disunatkan saja? Ini khilaf. Tetapi kalau kita kata dibuat hukuman taghrib ini, dibuang setahun ini, dia adalah had sebab yang menetapkan dia adalah Nabi SAW, asy-syari', yang menetapkan syariat. Datang daripada Allah Ta'ala. Cuma ulama' khilaf dari segi jenis arahan untuk kita
taghrib, untuk kita buang negeri orang yang berzina. Adakah dia arahan wajib atau arahan mandub? Itu saja. Taib. Ataupun dia mansukh atas satu pendapat lain. Taib. Tapi kesemuanya had. Maka jenayah had dia tak akan berhimpun dalamnya had dan juga ta'zir. Tak ada. Apa yang ada padanya jenayah hudud, hukum hudud, dia tidak ada ta'zir. Apa yang ada padanya ta'zir, dia tidak ada had. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية. Dan tidak berhimpun hukuman had dan kafarah dalam maksiat juga. بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيها. Dosa yang kena had tidak ada kafarah. Sebab had tu saja kafarah dia. Seorang yang berzina, apa kafarah dosa dia? Dia kena sebat satu kali. Betul? Dia tak ada lepas tu nak kena puasa pula ke? Tak ada. Okay. Dan apa yang ada padanya kafarah, tidak ada had. Orang yang bersetubuh dengan isterinya di siang bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, tidak ada hukuman had. Walaupun hakim boleh bagi hukuman ta'zir. Ta'zir adalah, bolehlah ta'zir. Sebab dah ada kafarah. Kan? وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيه وجهان. Adakah boleh berhimpun kafarah dengan ta'zir? Ini ada dua wajah kata Ibn Qayyim. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا في الكفارة فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة ومحية. So ini ada dua pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i, kita ada kafarah, dan apa yang kena kafarah saja boleh ada ta'zir. Seperti jima' di dalam siang hari bulan Ramadan, jima' dalam waktu ihram, jima' bagi haid, dalam kata haid, kalau kita wajibkan kafarah bagi haid. Tapi dalam haid, dalam mazhab Syafi'i tak wajib kafarah. So boleh kena ta'zir. Maka pendapat yang pertama kata wajib padanya ta'zir atas apa yang dilanggar daripada kehormatan dengan dia melakukan jenayah. Dan ada yang kata tidak ada ta'zir, bercukupan dengan kafarah, kerana kafarah itu telah menjadi penampung dan juga penghapus dosa. Baik. Ala kulli hal ada khilaf di kalangan ulama. Sebab hukuman ta'zir kalau kena pun dia bukanlah ta'zir yang berat. Dia akan dikenakan ta'zir yang ringan bersesuaian dengan dia telah pun kena kafarah. Walaupun ta'zir ni diserahkan kepada hakim, tapi bukan serah bulat-bulat mutlak. Dia ada berapa banyak maksimum dia yang hakim boleh bagi. Dia tidak boleh. Maksudnya bila kita kata ta'zir ni open air macam itu, maka hakim boleh hukum orang yang buat jenayah ringan dengan hukuman berat. Tak boleh. Dia ada dia punya dawabit dia. Dia ada dia punya prinsip-prinsip dia yang hakim kena raikan dalam meletakkan hukuman ta'zir. Tayyib. Faslun. So itu adalah hukuman syar'i. So Ibn Qayyim bincang hukuman syar'i. Macam mana hukuman syar'i itu. So ini penting ya. Kalau kita boleh faham benda yang kita bincang Ibn Qayyim sebut ini, baca lagi sekali, insya-Allah syubhat-syubhat yang datang berkenaan dengan jenayah hudud apa semua yang dimain kat orang liberal sekarang ni mata-kata, kita boleh dah nampak dah wajahnya. Kalau kita nak jawab syubhat itu dah nampak sebenarnya. Sebab majoriti orang dia tak faham. Pertama, satu, masyarakat kita dah jahil, tak mengaji kitabul hudud langsung. Fiqh tak belajar. Kan masalah hudud jenayah apa semua ni satu bab, satu hal. Yang kedua, tak faham pula selok-belok siasah syar'iyah. Kan? Siasah syar'iyah dia tak faham. Masa kita masyarakat kita masyarakat sekular. Kan? Bagi depa politik lain, agama lain. Nak pergi mengundi bukan pilih agama dia kata. Kan? Tapi dalam jawatan menteri itu ada menteri yang akan jaga agama, melibatkan urusan agama. Tapi itulah masalah, dia tak faham konsep Islam yang syumul. Kan? Nasallallahu al-afiyah. So banyaklah syubhat yang mudah ditimbulkan pada zaman sekarang. Especially syubhat yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak ini. Ini banyak dibawa oleh golongan barat sekarang.
Mereka cuba nak kata hukuman Islam ni adalah barbarik, dan siapa yang menyokong hukum hudud ni dia dianggap ada kecenderungan kepada keganasan, teroris dan sebagainya. Walhal kita kata ini adalah hukuman bagi jenayah dan sesuai dengan jenayah yang dibuat itu, supaya jenayah itu boleh dikurangkan dan dikawal. Kalau hukumannya tidak setimpal, tidak akan berlakulah pengawalan terhadap jenayah tersebut. Tayyib. Faslun, kata Ibn Qayyim, wa amma al-uqubatul qadariyah fahiya naw'an. So tadi hukuman syar'iyah. Dia bincang sekarang hukuman qadariyah, hukuman dalam bentuk kejadian alam. Naw'un 'ala al-qulubi wan nufus, yang hukuman qadariyah juga ada dua bentuk. Naw'un 'ala al-qulubi wan nufus wa naw'un 'ala al-abdani wal amwal. Hukuman dosa yang berbentuk qadariyah, bentuk kejadian alam, musibah, ada dua jenis. Yang pertama dalam bentuk ke atas jantung, hati dan jiwa, ke atas kerohanian kita, diri kita, badan, kerohanian kita, spiritual kita. Dan yang kedua hukuman ke atas badan dan harta, fizikal kita. Wallati 'ala al-qulubi naw'an. Hukuman yang ditimpakan kepada hati ada dua. Ahaduhuma alamun wujudiyatun yudrabu bihal qalb. Yang pertama penyakit-penyakit yang memang wujud, yang dapat dirasai, yang kena pada jantung, pada hati. والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. Yang kedua, dia dipotong bekalan yang disalurkan kepada jiwa, yang dengannya lah akan ada kehidupannya dan keelokkannya. Bila dipotong, berlakulah baginya perlawanan dengannya. Ini semua kita dah bincang pada fasal sebelum ni. Cuba perhati balik jenis-jenis hukuman yang telah dibawa oleh Ibn Qayyim. Cuba kategoriskan balik dalam dua bentuk kategori ni. Tidak lari daripada dua bentuk ni. Wa 'uqubatul qulubi ashaddul 'uqubataini wa hiya aslu 'uqubatil badan. Hukuman ke atas jantung, ke atas kerohanian, dalaman, adalah hukuman yang paling dahsyat, dan dia adalah asal bagi hukuman kepada badan. Wa hadhihi al-'uqubatu taqwa wa tatazayadu hatta tasri min al-qalbi ila al-badan kama yasri alamu al-badani ila al-qalb. Fa idza faraqat an-nafs al-badana sara al-hukmu muta'alliqan biha. Fa dhaharat 'uqubatu al-qalbi hina idhin وصارت عيانة ظاهرة وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. Dan hukuman ke atas dalaman, kerohanian, adalah yang paling dahsyat, dan dia adalah asal hukuman bagi badan. Dan hukuman ini akan kuat dan bertambah sehingga ia boleh menjala daripada dalaman pergi ke badan, daripada jantung pergi ke badan. Seperti mana penyakit badan boleh menjalar sampai ke jantung. Apabila ia telah berpisah daripada badan, bila ruh ini telah keluar daripada badan, maka jadilah hukuman itu bergantung dengannya, dengan ruh. Maka zahirlah hukuman ke atas ruh tadi, dan nampaklah zahir. Dan inilah dinamakan sebagai azab kubur. Dan nisbahnya kepada barzakh seperti nisbah azab badan kepada dunia ini. Maksudnya apa azab kubur ni? Maka nak beritahu. Azab kubur memang asalnya kena pada ruh, tetapi badan ada rasa. Itu maksud dia. Itu ada rasa. Itulah ulama ahli sunnah kata azab kubur kena pada ruh dan jasad. Tetapi dia ditimpakan kepada ruh dan jasad merasainya. Walaupun jasad tu dah hancur dan sebagainya, jasad merasainya. Boleh ada rasa. Macam mana di dunia hukuman dikenakan pada badan dan ruh merasainya. Kan? Orang yang kena sebat di dunia kerana dia buat dosa jenayah had tadi, apa ruh dia akan rasa? Malu, menyesal, sedih, terhina. That's the kesan daripada kesakitan yang ada pada jasad. So sama juga di dalam azab, dalam alam barzakh dia akan terbalik. Ruh akan jadi asal, badan ikut. Di dunia badan adalah asal, roh ikut. Di dalam syurga dan di akhirat nanti,
lepas hari kiamat, kedua-duanya sekali. Masing-masing ada nikmat dan azab. Jasad ada azab untuk jasad, ruh ada azab untuk ruh. Dalam syurga ada nikmat untuk ruh, ada nikmat untuk jasad. So ini adalah kondisi ruh dengan jasad di 3 alam yang berbeza. Alam dunia, alam barzakh dengan alam akhirat. Taib. So itu adalah yang dibincangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala berkenaan jenis-jenis dosa. Kita tangguh pada kelas yang akan datang kita akan bincangkan faslun jenis-jenis hukuman yang dikenakan pula kepada badan. Tadi kita dah bincang roh, so akan datang lepas itu badan. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jika seorang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sengaja menjadi vegetarian sebab ikut. Jadi vegetarian sebab mengikut vegetarian yang tak makan meat sebab tak nak seksa binatang. Apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Maka dia jadi ahli bid'ah. Dan dia termasuk dalam mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi vegetarian adalah bid'atun dalalah. Kerana dia mengubah sistem agama. Kerana dia mengubah sistem agama. Agama menghalalkan kita makan haiwan dan haiwan diciptakan untuk kita makan dengan cara yang syar'i. Dan dakwaan mereka kerana tak nak seksa binatang dan sebagainya adalah kaut. Pertama, golongan vegetarian hanya tak makan daging, tapi dia pakai daging. Kan? Pakai baju dibuat daripada kulit kambing, bulu kambing dan sebagainya. Itu satu. Dalam hidup dia penuh bahan-bahan dibuat daripada haiwan masalahnya. Kan? Yang kedua, dia tak nak seksa binatang. Seksa binatang ni maksudnya apa? Seksa tanpa hak. Kan? Seksa tanpa, kalau dia makan vegetarian untuk kesihatan, tak sihat punya. Kalau orang tu hanya makan sayur saja, tak makan daging, mana boleh sihat? Dia akan sakit. Badan manusia memerlukan daging. Itu lawak lah. Kalau siapa kata nak sihat makan sayur saja, itu bohong lah. Doktor mana lalu dia cakap gitu, mana ada. Manusia memerlukan daging dan juga sayur-sayuran. Itu ciptaan Tuhan. Kalau dia lawan ciptaan Tuhan, dia akan musnah. Dia tak akan boleh hidupnya. Confirm. Kan? Kita yakin dia akan mati. Kan? Dan dia akan ada penyakit-penyakit yang dia tak expect akan kena pada dia. Kan? Jadi ini semua alasan mengarut lah. Mengarut. Yang pertama, kalau dia dari segi hukum dia dah mengubah hukum Tuhan, dia mengharamkan apa yang Tuhan halalkan, dan itu boleh membawa kepada kufur. Dan yang kedua adalah dia melawan sunnatullah. Dia melawan sunnatullah. Sunnah Allah Ta'ala jadikan manusia ni makan daging dan juga sayur-sayuran. Macam rimau, kalau kita bagi dia makan sayur saja, mampus mati dia. Nah, sebab dia makan daging. Kan? Dan binatang yang makan sayur-sayuran, kita bagi dia makan daging, mati juga dia. Kan? Manusia makan dua-dua. So kalau dia tak makan daging dengan kadarnya dan sayur dengan kadarnya, dia akan sakit. Kalau manusia makan daging saja, tak makan sayur langsung pun sakit. Takkan sihat dia, takkan sempurna dia. Macam tu jugalah kalau dia makan sayur saja, tak makan daging, dia juga tidak akan sempurna. Sebab sunnatullah, ciptaan Tuhan macam itu tak boleh ubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, tabdila. Kamu takkan jumpa bagi sunnah Allah itu pengubahan, pengalihan, diversion. Okay. Tak boleh, kamu tak boleh divert, kamu tak boleh tukar sunnah Allah Ta'ala. Okay. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Banyak sangat orang terpengaruh dengan falsafah barat. Nasallallahu al-afiyah. Orang barat, dia bukan ada agama, dia ikut agama, dia tengok Sami Buddha, dia nak ikut. Sebab sekarang agama Buddha berkembang di barat kan. Nasallallahu al-afiyah. Baik, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.